Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan ulang kaji sirah bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan Kak Zimah Don, Hamimah Musan, Nur Hayati Yahya, Galik Spirit, Muhammad Hardi, Kati Khairuddin, Kak Safiyah, Atika, Ayu Muhammad, Rahila Junid, Elvira, Anita Maizan, Kak Laila Omar, Yaya Lia, Nur Jahan, Kamiza, Jamalia, Syamsiah, Salili Moris, Virta Delima dan juga Neni Ros serta Gani Gol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, terima kasih. Kepada semua yang melapangkan masa dan bersama. Pada petang ini kita nak sambung ulang kaji sirah kita sementara kita menunggu pada Rabu 20 hari bulan 1 2021 yang mana kita akan mulakan program Hamba Ilahi pada 20 hari bulan 1 2021. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Lalu mohon maaf jika line internet saya masih tidak baik. Lalu kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat. Ya, ramai yang kata tak berapa jelas, sangkut-sangkut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sama seperti hayati Quran pada pagi tadi. Lalu mohon sahabat-sahabat untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad untuk bantu sharekan learning point di ruang komen supaya sahabat-sahabat boleh mendapat manfaat. Terima kasih Kak Rahila, Kak Jamalia, Nur Hayati dan juga sahabat-sahabat yang lain. Maka kita nak sambung ulang kaji sirah kita daripada kitab sirah yang lain. Itulah kitab sirah Nurul Uyun yang mana telah ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Sayyidin Nas rahimahullahu ta'ala. Kitabnya bernama Nurul Uyun dan beliau sedang membicarakan tentang akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini kita nampak bagaimana apa penulis buku menyebut. Lalu sebelum daripada itu kita sama-sama menyedekahkan bacaan Al-Fatihah untuk salah seorang ilmuwan daripada Indonesia, Syekh Ali Jabir yang meninggal dunia. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan apa jua ilmu yang telah beliau titipkan, beliau tinggalkan, beliau ajarkan sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan juga setiap daripada kita sebagai pengakhiran yang baik, husnul khatimah, yang mana bila kita meninggalkan dunia maka banyak yang mendoakan kita, banyak yang ingatkan kita dalam doa mereka. Lalu kita doakan untuk
untuk Syekh Ali Jabir yang meninggal dunia. Moga Allah Subhanahu wa taala balas di atas apa jua pengorbanan yang beliau lakukan untuk agama, dan moga Allah tempatkan beliau bersama dengan orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfirlah warhamhu wa'afihi wa'fu an wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas wa abdillahu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah waghfir lana wa la birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma anqulhu min dhiqil qabri wal luhud ila jannatika jannatil khulud ila dhillin mamdudin wa ma'in maskub wa fakihatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu, Masya Allah, beliau sebagai seorang yang mana banyak menyampaikan ilmu. Kalaulah kita tengok di media sosial dan juga yang banyak di-share, yang banyak diambil manfaat adalah daripada ucapan-ucapan beliau, penyampaian-penyampaian beliau, ilmu-ilmu beliau. Moga Allah Subhanahu wa taala jadikan itu semuanya sebagai amal jariah, amalan yang berterusan pahala untuk beliau. Dan juga begitu juga kita bila meninggal dunia, maka moga-moga kita menjadi asbab orang mendoakan kita dan juga menjadi asbab orang pada waktu itu menitipkan bacaan-bacaan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita nak sambung ulang kaji sirah kita pada petang ini dalam membicarakan tentang akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Nurul Uyun, yang mana kata penulis buku menceritakan tentang Nabi. Wa ahlaman nas, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat-sangat penyabar. Halim, ahlam, seorang yang sangat penyabar. Ini adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang pernah mengikuti akan program Santai Sirah boleh kenal betapa penyabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sifat baginda yang seterusnya, wa asyaddahum haya. Kata apa yang mana kita nampak dalam riwayat hadis, kata penulis buku, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat-sangat malu. Tetapi malunya Nabi SAW adalah untuk bercakap perkara yang tak elok, untuk melakukan perkara yang tak elok. Lalu Nabi SAW adalah seorang yang sangat-sangat pemalu. Bahkan nak gambarkan sifat pemalunya Nabi SAW, dalam hadis ada disebut bal asyadda haya'an minal azra'i fi khidriha. Bahkan Nabi SAW lebih pemalu daripada seorang wanita dara, anak dara yang hanya duduk di dalam biliknya, tak pernah jumpa dengan manusia. Lalu satu, Nabi seorang yang penyabar, dan memang Nabi SAW seorang yang sangat-sangat penyabar. Namun yang keduanya adalah baginda Nabi SAW seorang pemalu. Bahkan Nabi SAW lebih pemalu daripada seorang wanita yang tak pernah jumpa dengan manusia. Lalu wanita yang mana tak pernah jumpa dengan manusia, selalunya dia sangat malu. Dia tak pernah berjumpa, tak pernah bergaul dengan manusia, maka dia akan sangat-sangat pemalu. Maka dalam riwayat hadis kita nampak Nabi SAW lebih pemalu daripada seorang wanita yang duduk dalam bilik dia
tak pernah jumpa dalam manusia seorang wanita yang dara. Nabi lebih pemalu daripada wanita dara yang tak pernah jumpa dengan mana-mana manusia. Ini kita belajar dua lagi sifat Nabi, penyabar dan juga pemalunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khafidhat tarf, yang mana kata penulis buku, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa merendahkan dan menundukkan pandangan. Lalu Nabi SAW sentiasa merendahkan pandangan, menundukkan pandangan. Nazaruhu ilal ardi atwalu min nazarihi ila sama. Pandangan yang Nabi SAW arahkan ke arah bumi lebih banyak daripada pandangan baginda yang baginda arahkan ke arah langit. Jullu nazarihi al-mulahazah. Baginda Nabi SAW, kebanyakan pandangan baginda adalah sebuah pengamatan ataupun seolah-olah seorang yang sentiasa berfikir. Lalu baginda Nabi SAW seorang yang sangat banyak berfikir, sehingga kita boleh lihat itu pada pandangan baginda. Pandangan baginda sentiasa terarah ke bawah berbanding daripada terlihat ke atas. Bahkan daripada pandangan baginda, kita tahu baginda adalah seorang yang mana sangat-sangat banyak pada waktu itu berfikir. Jullu nazarihi al-mulahazah, yang mana kata penulis buku Nurul Uyun, baginda Nabi SAW adalah orang yang mana pada pandangan baginda kita boleh nampak dan kita boleh lihat baginda seorang yang sangat banyak berfikir. Lalu apakah sifat Nabi? Nabi mempunyai jawatan sebagai makhluk yang terbaik. Nabi mempunyai jawatan sebagai Rasul yang terbaik. Nabi SAW mempunyai jawatan sebagai pemimpin Madinah dan juga yang diperintahkan oleh umat-umat Islam. Adakah Nabi mendabik dada? Adakah Nabi seorang yang angkuh? Tidak. Maka kata penulis buku, wa kana sallallahu alaihi wasallam aktsaran nasi tawadhu'a, dan adalah baginda Nabi SAW seorang manusia yang paling banyak merendah diri, yang paling tawadhu'. Lalu Nabi SAW adalah seorang insan yang paling banyak tawadhu', paling banyak rendah diri. Dan ini yang mana kadang-kala hilang daripada manusia ketika manusia mempunyai jawatan, mempunyai kemasyhuran, mempunyai gelaran, mempunyai kekayaan, mempunyai kelebihan ilmu pengetahuan, mempunyai sesuatu nikmat yang dia tahu orang lain tak ada. Selalunya manusia akan datangnya sombong. Sombong datang kerana harta, datang kerana rupa, datang kerana kemasyhuran dan nama. Sombong juga datang kerana pangkat, jawatan dan takhta. Sombong juga datang apabila ilmu pengetahuan itu tidak ada padanya ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia dengan ilmu pun manusia boleh sombong. Maka sebab itu Nabi SAW, sifat baginda Nabi SAW yang seterusnya, baginda Nabi SAW adalah manusia yang paling tawaduk. Yang mana kata penulis buku Nurul Uyun, inilah sifat yang kita nak belajar dalam diri kita. Kadang-kala sifat ini semakin hilang daripada manusia. Padahal janji Allah Subhanahu Wa Taala, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Orang yang merendahkan diri kerana Allah, maka pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala akan muliakan dia. Maka sebab itu Nabi SAW punya tawaduk, semua orang boleh mengajak Nabi SAW. Sebab itu nak menggambarkan tawaduknya Nabi SAW, yujibu man da'ahu min ghaniyin aw fakir aw hurrin aw abdin. Nabi SAW akan menjawab segala panggilan, sama ada yang menjemput Nabi, memanggil Nabi seorang yang kaya mahupun miskin, seorang yang merdeka mahupun hamba. Lalu setiap orang yang panggil Nabi SAW, yang jemput baginda Nabi SAW, maka pada waktu itu Nabi akan layan. Nabi tidak ada PA, Nabi SAW tidak ada setiausaha, Nabi SAW tidak ada orang tengah yang menghubungkan baginda dengan manusia. Lalu tawaduknya Nabi SAW, semua orang boleh berjumpa dengan baginda Nabi SAW, dan bagaimana Nabi SAW melayani mereka. Dalam riwayat hadis kita nampak bahawa kalaulah kanak-kanak perempuan, budak-budak kecil Madinah
nak tarik Nabi SAW, nak bawa Nabi SAW untuk sesuatu urusan membantu dia, Nabi SAW akan ikut. Itulah sifat tawaduknya baginda Nabi SAW. Lalu ini sifat tawaduk Nabi SAW. Bagaimana pula sifat belas kasihan baginda? Maka di sini kita nampak seterusnya penulis buku Nurul Uyun menyebut wa kana arhaman nas, baginda Nabi SAW adalah manusia yang paling tinggi sifat belas kasihannya, yang paling rahmah, yang paling pada waktu itu berkasih sayang. Yusghil ina'a lil hirrah wa ma yarfa'u hatta tarwa rahmatan laha. Pernah baginda Nabi SAW, kata penulis buku, memberikan bekas yang berisi air kepada seekor anak kucing, dan pada waktu itu Nabi SAW pegang bekas itu dan berikan kepada anak kucing. Nabi tidak tarik sehinggalah kucing itu selesai minum daripadanya. Rahmatan laha, sayangnya baginda Nabi SAW bukan sekadar kepada manusia tetapi juga kepada binatang dan yang lain. Rahmatan lil alamin, sifat rahmah dan juga belas kasihan serta kasih sayang baginda Nabi SAW. Maka penulis buku Nurul Uyun menerangkan kepada kita bagaimana Nabi SAW mengajar kasih sayang terhadap binatang kepada sahabat-sahabat baginda. Seterusnya, penulis buku menerangkan tentang akhlak dan juga budi pekerti Nabi SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam a'affan nas, dan adalah Nabi SAW seorang yang paling menjaga diri baginda. Apakah maksud iffah? Maksud menjaga diri daripada melakukan maksiat dan menjaga diri daripada perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah. Lalu Nabi SAW adalah seorang yang sangat menjaga perbuatan baginda, diri baginda, dan juga akan apa yang baginda Nabi SAW lakukan. Maka ini adalah baginda Nabi SAW. Seterusnya kata penulis buku Nurul Uyun, wa ashaddahum ikraman li ashabih wa la yamuddu rijlaihi bainahum wa yuwassi'u alaihim idza daqa al-makan wa lam takun rukbatahu tataqaddamu rukbata jalisi wa man ra'ahu badiha haba wa man khalatahu ahabba sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang bertanya, muka surat mana? Kita bukan baca daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum, tetapi kita baca daripada kitab-kitab yang lain supaya kita boleh nampak tentang akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Maka seterusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi yang paling memuliakan pada sahabat baginda. Wa ashaddahum ikraman li ashabi, Nabi seorang yang paling memuliakan sahabat. Hari ini seseorang yang ada jawatan, maka pada waktu itu dia akan memalukan sahabat dia mungkin. Dia akan lebih nak menonjolkan dirinya mungkin berbanding dengan sahabat dia. Tetapi baginda Nabi SAW adalah seorang yang paling memuliakan sahabat-sahabat baginda. Sampai bagaimana Nabi SAW memuliakan sahabat-sahabat baginda. Wala yamuddu rijlaihi bainahum, Nabi tidak pernah melunjurkan kaki baginda di hadapan para sahabat. Bayangkan, pada sepatutnya para sahabat yang memuliakan Nabi SAW, tetapi sebaliknya Nabi SAW yang memuliakan sahabat. Nabi tidak pernah melunjurkan kaki kepada sahabat-sahabat baginda SAW. Maka sebab itu kita nampak, sebab itu para sahabat mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan sekadar itu, wa yuwassi'u alaihim idza daqal makan, Nabi akan menjadi orang yang pertama melapangkan tempat bagi membolehkan orang yang baru sampai duduk. Lalu ketika mana tempat kecil
ada orang lain datang, padahal Nabi adalah ketua, Nabi adalah Rasul, Nabi ibarat adalah pemimpin dan sebagainya, tetapi bukan Nabi suruh orang lain yang bangkit, Nabi yang akan melapangkan tempat untuk sahabat yang baru datang. Itu akhlak Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pada waktu itu akan memberi ruang. Wa yuwassi'u alaihim idza daqal makan. Bukan Nabi SAW suruh orang lain bagi ruang, tidak. Nabi yang akan beri ruang ketika mana tempat sempit dan kecil untuk sahabat-sahabat duduk. Walam takun rukbatahu tataqaddamu rukbata jalisi. Dan Nabi SAW ketika mana duduk sampai Nabi jaga lutut baginda tidak pernah mendahului lutut orang lain ketika mana duduk. Ketika mana duduk, Nabi tak pernah kehadapankan diri baginda, lutut baginda berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Ini adalah akhlak Nabi SAW. Lalu seterusnya kata penulis buku Nurul Uyun, wa man ra'ahu badiha, orang yang mana mula-mula sekali jumpa dengan Nabi SAW, habah, maka pada waktu itu dia akan berasa gerun dan takjub. Dia akan rasa segan nak berjumpa dengan Nabi. Orang yang kali pertama jumpa dengan Nabi SAW, sebab Nabi seorang yang tak banyak bercakap, sebab Nabi seorang yang sentiasa melihat bawah, sebab Nabi bukan seorang yang mana pada waktu itu banyak berkata-kata. Lalu kalaulah ada mana-mana sahabat yang kali pertama jumpa baginda, bahkan kalaulah ada manusia yang kali pertama jumpa baginda, habah, maka pada waktu itu mereka akan merasa gerun dan takjub melihat sifat baginda Nabi SAW. Namun kalaulah orang yang dah kenal lama dengan Nabi SAW, wa man khalatah ahabbah, namun kata penulis buku Nurul Uyun, barang siapa yang dah bergaul dengan baginda, barang siapa yang dah duduk lama dengan baginda, barang siapa yang dah bersama dengan baginda, maka pada waktu itu dia akan mencintai baginda. Wa man khalatah ahabbah, barang siapa yang dah bergaul, dah duduk lama dengan baginda, dia pasti akan mencintai baginda Nabi SAW. Sebab baginda SAW seorang yang sempurna akhlak baginda, sentiasa tersenyum, sentiasa memuliakan sahabat, tidak pernah bercakap buruk tentang manusia, sentiasa mendatangkan kebaikan untuk yang meminta. Itu adalah akhlak baginda Nabi SAW. Lalu macam mana akhlak Nabi? Maka diringkaskan di sini, orang yang kali pertama jumpa dengan Nabi, pandang Nabi, kali pertama berjumpa dengan Nabi, dia akan rasa gerun dan takjub. Sebab Nabi bukan jenis orang yang banyak bercakap. Kita dah baca tentang Nabi. Nabi bukan jenis orang yang banyak melihat ke sana ke sini. Pandangan Nabi sentiasa ke bawah. Itu sifat semula jadi baginda Nabi SAW. Tapi bila dah kenal Nabi, dah biasa dengan Nabi, wa man khalatahu ahabbah, barang siapa yang dah bergaul dengan Nabi, dah kenal Nabi, dia pasti akan mencintai Nabi SAW. Nak tengok bagaimana sahabat-sahabat mencintai Nabi, hamba, orang yang pernah menjadi hamba Nabi, bila Nabi SAW merdekakan mereka, mereka bukan nak bebas, mereka tetap nak tinggal dengan Nabi SAW. Abu Rafi adalah hamba Nabi, Safinah adalah hamba Nabi, lalu bahkan Zaid bin Harithah adalah hamba Nabi SAW. Akhlak Nabi punya mulia, punya hebat sebelum daripada menjadi Rasul dan selepas daripada menjadi Rasul. Bayangkan orang yang jadi hamba Nabi tak nak tinggalkan Nabi SAW. Kita bagaimana akhlak kita? Bukan hamba, tetapi pekerja. Pekerja bila ada waktu habis dia kerja, dia terus nak balik. Bahkan kalaulah kadang-kala akhlak kita begitu tidak baik, kalaulah pekerja itu ada tawaran kerja yang lebih baik, dia nak tinggalkan kita. Bahkan bukan pekerja, kadang-kala anak kita ada je ruang dan peluang, anak kita tak nak bersama dengan kita. Dia lebih selesa, lebih rela bersama dengan kawan dan teman. Kenapa? Sebab sebenarnya akhlak kita belum cukup baik. Tetapi Nabi SAW, orang yang jadi hamba Nabi,
orang yang jadi hamba Nabi, Abu Rafiq, Safinah, Zaid bin Harithah. Bahkan kita pernah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Zaid bin Harithah sebelum Nabi menjadi Rasul, ketika mana ayahnya datang minta dengan Nabi SAW untuk jualkan anak dia kepada ayah dia, Nabi kata percuma, tapi dengan syarat pada waktu itu Zaid sendiri yang nak. Maka bila dipanggil Zaid bin Harithah, ada pilihan di hadapan Zaid, sama ada nak ikut ayah dia balik sebagai seorang merdeka ataupun nak tinggal dengan Nabi. Apa Zaid bin Harithah pilih? Pada waktu itu beliau adalah hamba yang diberikan oleh Khadijah kepada Nabi. Dia pilih untuk tinggal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tunjukkan betapa mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mana daripada hamba pun tak nak tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata penulis buku Nurul Uyun, wa man khalatahu ahabbah, orang yang bersama dengan Nabi, dah bergaul dengan Nabi, pasti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah pertemukan kita dengan baginda. Moga Allah bangkitkan kita bersama dengan baginda, dan moga-moga kita dapat minum telaga Kautsar, haud daripada tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita pun berada pada sebentar lagi Khamis malam Jumaat. Perbanyakkanlah selawat dan salam pada hari Jumaat untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimanakah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata penulis buku Nurul Uyun, lahu rufaqa yahiffuna bih in qala ansatu liqaulih wa in amara tadabaru li amrih. Ini adalah kata-kata yang kita dah baca juga dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, yang diungkapkan oleh Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi bila dia nak gambarkan tentang sahabat-sahabat Nabi yang berada di Hudaibiyah kepada orang Quraisy. Maka ini antara kata-kata Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi pada tajuk dan juga pada bab peristiwa Hudaibiyah yang mana ada dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Lalu kalaulah nak tengok kata-kata Urwah bin Mas'ud kepada para sahabat yang ada buku, boleh tengok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar, saya kena cari sebentar. Ketika mana Urwah bin Mas'ud nak ceritakan tentang Nabi SAW kepada orang-orang Quraisy, maka pada waktu itu Urwah bin Mas'ud menggambarkan tentang betapa hebatnya Nabi SAW. Ini antara kata-kata Urwah bin Mas'ud, lahu rufaqa, Nabi SAW mempunyai teman-teman dan sahabat, yahifu Nabi, yang sentiasa nak berdamping dengan Nabi SAW. Sahabat Nabi sentiasa nak berdamping dengan baginda Nabi SAW. Waktu Nabi bermusafir, mereka nak bersama dengan Nabi. Waktu Nabi SAW berada di Madinah, mereka nak berdamping dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mempunyai sahabat, mempunyai teman, yahifu Nabi, yang sentiasa nak berdamping dengan baginda Nabi SAW. Apakah akhlak dan sifat para sahabat? In qala, ketika mana Nabi SAW berbicara, ansatu liqaulih, mereka terdiam mendengar ucapan Nabi. Itu sahabat Nabi SAW. Bila Nabi bercakap, mereka pada waktu itu mendengar ucapan Nabi SAW. Lalu kata-kata Urwah ini kita boleh lihat pada muka surat 498, ketika mana dia menceritakan ucapan ini kepada orang Quraisy. Kitab Ar-Rahiqul Maktum, muka surat 498, pada perenggan yang terakhir. Maka itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Nabi yang mana bila Nabi bercakap, mereka akan diam mendengar ucapan Nabi. Kita telah belajar juga pada penghujung kitab Ar-Rahiqul Maktum pada bab akhlak Nabi, bagaimana para sahabat bila berada di hadapan Nabi, mereka tidak akan bergoyang, mereka tidak akan bergerak, mereka akan mendengar dengan teliti, seolah-olah kalaulah burung nak bertinggi pada badan mereka, burung boleh bertinggi. Kerana begitu tekunnya mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita telah baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Wa in amara tadabaru li amri. Namun bila Nabi memerintahkan mereka melakukan sesuatu, para sahabat baginda akan berlomba-lomba untuk melakukan apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada sebarang paksaan.
bagaimana bila kita suruh anak kita buat sesuatu, lalu yang anak itu akan pas pada anak yang kedua, anak kedua akan paskan pada anak ketiga, anak ketiga akan paskan pada anak keempat. Last kali tak ada siapa yang nak buat apa yang kita minta. Itu kita. Sebab sebenarnya kadang-kala manusia tidak suka dengan akhlak kita. Terus terang, walaupun kadang-kala anak sendiri, walaupun kadang-kala keluarga sendiri, lalu sebenarnya akhlak kita. Tetapi para sahabat yang mana sebelum Nabi SAW datang, mereka adalah insan yang mana berbunuhan, pernah bergaduh, pernah melalui zaman jahiliyah. Tapi dengan akhlak Nabi SAW, adakah Nabi seorang yang pemarah? Kita dah baca pada permulaan pertemuan, ahlamun nas, Nabi seorang yang sangat penyabar. Adakah Nabi seorang yang banyak membebel dan bercakap? Kita telah baca Nabi SAW bukan seorang yang banyak bercakap. Lalu bagaimana sifat Nabi? Itulah yang kita baca tentang sifat Nabi, yang mana Nabi SAW punya sifat itu telah menjadikan para sahabat jatuh cinta dan sayang kepada baginda Nabi SAW. Maka inilah akhlak-akhlak Nabi SAW. Lalu sebenarnya bila kita lihat orang yang sekeliling kita menjauhkan daripada kita, bukan salah mereka. Bila orang sekeliling kita meninggalkan kita, sebenarnya ada kekurangan pada akhlak kita. Lalu sebab itulah kita berkali-kali nak mengulang kaji akhlak Nabi. Lalu kita dah belajar dalam Ar-Rahiqul Maktum tentang akhlak Nabi. Kita dah belajar dalam Syama'il Muhammadiyah tentang akhlak Nabi. Sekarang ini kita belajar dalam Nurul Uyun tentang akhlak Nabi. Apa akhlak Nabi yang dah ada pada kita, kita kekalkan. Apa akhlak Nabi yang belum ada pada kita, perlahan-perlahan kita bawa dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu kita berhenti di sini insya-Allah. Moga-moga pertemuan selama 30 minit ini ada manfaat. Lalu apa yang kita baca hari ini bukan daripada Ar-Rahiqul Maktum, namun kita ambil daripada salah satu kitab bahasa Arab, Nurul Uyun. Sengaja saya sebutkan kitab-kitab sirah yang lain supaya lebih banyak kitab-kitab sirah yang kita boleh pelajari, yang boleh kita ambil manfaat. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Saya mohon maaf kalaulah pada waktu ini banyak yang mana ada gangguan pada internet. Saya mohon maaf. Saya pasti ianya daripada pihak saya, daripada internet saya. Namun saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mana share learning point, yang kongsi di ruang komen. Itu sebenarnya banyak membantu mungkin sahabat-sahabat yang datang kemudian. Dan untuk maklumat sahabat-sahabat, malam ini tidak ada perkongsian maghrib. Sebab malam ini bagus kita banyakkan selawat dan salam kerana Khamis malam Jumaat. Lalu banyakkan selawat dan salam, jaga amalan suratul kahfi, dan juga banyak melakukan perkara-perkara yang baik pada hari Jumaat. Walaupun kita di Selangor, untuk yang Selangor dah mula untuk tak boleh solat Jumaat balik kecuali yang bertugas di masjid Imam dan Bilal. Tetapi kita nak jadikan adanya berbeza hari Jumaat itu kerana ianya adalah penghulu segala hari kepada sahabat, kepada keluarga kita. Lalu mungkin lepas maghrib nanti kita boleh kumpul keluarga kita, kita boleh selawat, kita boleh baca suratul Kahf, dan kita boleh buat program-program. Jangan kita berhentikan program agama sekadar pada kita, libatkan juga anak-anak dan ahli keluarga kita. Kerana kita bukan nak masuk syurga seorang-seorang, kita nak masuk syurga dengan anak yang tercinta, suami isteri yang tercinta, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Maka malam ni tak ada kuliah maghrib. Untuk malam ni sahaja kita lapangkan masa dengan keluarga, berselawat, ajak anak-anak selawat, dan juga suratul Kahf serta amalan-amalan yang lain. Kepada sahabat-sahabat yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram kuliah Umar Aziz. Moga-moga lebih banyak yang mendapat manfaat. Dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, kita doakan moga-moga Allah sembuhkan guru-guru kita yang sakit. Moga-moga terlalu banyak guru-guru kita yang meninggal dunia. Kita doakan moga-moga Allah sembuhkan guru-guru kita yang sakit. Kita doakan juga moga-moga Allah permudahkan segala urusan sahabat-sahabat kita yang ditimpa kesulitan. Moga-moga ada kebaikan pada setiap yang berlaku. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan.